Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddidani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi tajuk memahami ad-din, insyaallah. Jadi malangnya kita tengok, kita kongsi dah berkenaan dengan bahawasanya agama kita yang dikatakan ad-din ni ia terdiri daripada 3 komponen dia, iaitu Islam, iman dan ihsan berdasarkan hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rujuk hadis ini dalam kitab Al-Arba'in lin-Nawawi pada hadis yang kedua. Ini kita cuba tengok satu-satulah apa dia Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. InsyaAllah hamba akan cuba bagi takrif yang hamba kumpulkan dan rangkumkan takrif-takrif yang dibuat oleh ulama dalam kitab-kitab lah. Dan hamba duk cadanya insya-Allah selesai untuk takrif satu-satu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dengan masa yang ada hampir sebulan ni insya-Allah hamba akan cuba baca kitab sebulan lebih-lebih lagi ni, kitab berkenaan dengan korban, iaitu kitab Risalah Korban. Kalau ada tak boleh tengok dah ni. Ini cadangan hambanya daripada hamba baca takrif Islam, iman dan ihsan. Hamba nak baca ni lah kitab Risalah Korban ini, insya-Allah, untuk sebagai persediaan untuk menjalankan ibadat korban yang akan kita adakan pada hari raya Aidil Adha dalam sebulan lebih lagi lah, insya-Allah, untuk kita kongsikan kandungan kitab tersebut supaya amalan korban kita tidak menjadi adat, yang menjadi ibadat. Jadi yang pertamanya kita tengok oleh apa itu Islam. Islam ni bagaimana yang ditarifkan. Tarif ni hamba gabung tarif yang dibuat oleh ulama lah. Ambil satu khulasah, iaitu Islam ni makna dia mengikut dan menerima zahir seseorang, ikut dan terima tunya segala perkara yang darurah, segala perkara agama yang darurah. Kita ikut dan kita terima segala perkara, kita akur dan kita terima secara zahir. Zahir kita akur dan terima segala perkara agama yang darurah. Itu dia. Segala perkara agama yang darurah. Kalau perkara agama ni dia ada hak mudah, dia ada hak payah kita nak reti. Kalau hak payah tu kita kena fikir, kita kena analisa, kita kena bahas, baru kita reti, baru kita faham. Manakala yang darurah ni yang mudah kita reti, yang mudah kita faham. Tanpa kita berfikir panjang, tanpa kita buat analisa, tanpa kita bahaskannya. Itu dia. Jadi Islam ni kita akur, kita ikut dan kita terima secara zahir akan segala perkara agama yang darurah itu, yang mana perkara ni yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara agama darurah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Kita ikut dan kita mengaku zahir. Segala perkara agama yang darurah, yang mudah kita reti, yang mudah tahu, yang mudah faham, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu dia. Maka perkara ni dia terhenti di atas 5 hukum lah kalau perkara fiqh. Kalau perkara agama ni terhenti atas 5 hukum. Kalau yang wajib, kita akur dia sebagai wajib. Ni kita akui dan kita ikut dia cara zahirnya. Sebagai wajib. Kalau yang perkara yang wajib, kalau yang sunat, kita ikut, kita akur sebagai sunat. Begitu juga yang haram, begitu juga yang makruh, begitu juga yang harus. Itu dia. Contoh perkara agama yang darurah ni, yang mudah kita reti. Semaya, puasa, kita tahu dah sembahyang 5 waktu sehari semalam ni. Keseluruhan umat Islam dia tahu bahawasanya wajib. Maka apabila kita akui ia sebagai wajib di zahir kita, yakni di lidah kita, dan kita terimanya ia sebagai wajib, maka Islamlah kita akui dan terima di lidah kita. Bermakna sekalipun kita tidak kerjakan ia, tetapi apabila kita akur, kita akui ia sebagai wajib dan kita menerimanya ia sebagai wajib, sembahyang 5 waktu sehari semalam ini, maka kita dikira Islam. Cumanya tinggal lagi Islam yang yang tidak sempurna, yang fasik. Ini atas ikut qaul mu'tamad. Ada juga qaul dhaif mengatakan kalau kita tak semaya 5 wajib 5 waktu sehari semalam itu boleh menjadi kufur. Itu dhaif. Kita ambil mu'tamad lah. Itu dia. Jadi apa makna, apa maksud ta'rif sakninya yang kata mengikut dan menerima zahir seseorang kan segala perkara agama yang darurah yang telah disampaikan oleh Rasulullah tu, apa maksud dia? Yakni artinya mengaku dengan lidah. Kita ngaku dengan lidah. Kalau wajib kita ngaku wajib dan mengerjakan oleh anggotanya. Buat oleh anggota dia beserta dia tidak menolaknya perkara agama yang darurah itu. Kita tolak. Dia ngaku dengan lidah hak wajib, ngaku wajib, hak sunat, ngaku sunat, hak haram kata haram, hak makruh kata makruh, hak haruh dia kata haruh, dengan lidah dia. Dan dia buat. Nak sempurna ni dia buat. Tu dia. Dan dia tak tolak, dia tidak engkar. Dia tak kata tak wajib semaya 5 waktu sehari semalam, tak wajib puasa Ramadan. Dia tak kata gitu, tak engkar, tak tolak. Perkara agama yang darurah itu yang mudah kita reti, yang mudah kita faham, yang mudah kita tahu tu. Tu makna Islam. Itulah makna Islam yang kita faham. Sebab itulah dari seginya apabila kita reti, kita faham ta'rif Islam ni, untuk kita menghukum seseorang itu adakah dia Islam ataupun tidak, kita hanya perlu tengok pada zahir sahaja. Misalnya kita ni orang yang diberi tugas oleh pihak kerajaan, contoh sebagai imam. Dia ni boleh nikah ke tak? Dengan pasangan dia. Islam ke tak dia ni aku nak nikahkan dia? Ataupun dia ni Islam ke tak aku nak jadikan dia ni sebagai wali untuk anak dia? Maka kita hanya menghukum secara zahir sahaja. Arti kata apabila kita melihat zahirnya dia sembahyang, zahirnya dia mengaku wajib sembahyang walaupun dia tak sembahyang, zahirnya dia mengaku wajib puasa walaupun dia tak wajib puasa, walaupun dia tak puasa. Segala perkara agama hak wajib dia kata wajib, hak sunat dia kata sunat, hak haruh dia kata haruh, hak haram dia kata haram, hak makruh dia kata makruh. Apabila dia mengaku di lidah dia lagu tu,
maka kita sebagai penguasa agama, bila dia mati contohnya, kita kena hukumkan dia secara Islam. Hukumkan dia secara Islam, yakni kena mandikan jenazahnya, kena sembahyangkan, kafankan, kemudian dikebumikan di perkuburan Islam. Dan seandainya ada ketika dia hidup dalam masalah pusaka pun, kita akan ikut cara Islam. Kerana kita hanya boleh menghukum yang zahir sahaja. Dalam hati kita tak tahu. Mungkin dia engkar dalam hati. Tu dia panggil dia dengan Allah Ta'ala. Orang lagu ni kalau engkar dalam hati, luarnya nampak Islam, tapi dalam hati dia engkar, orang ni dia panggil orang munafik. Tu suruh dia dengan Allah Ta'ala. Selagi yang di dalam hati dia tu, keengkaran dia, kemunafikan dia dalam hati dia tu tidak zahir kepada kita, maka kita kena tetap menghukum dia sebagai seorang Islam. Dan kalau takdir ada orang lain royak, maka tak wajib kita mempercayai orang itu. Tak wajib lagi. Sebab mungkin tak jelas, tak yakin kita. Melainkan dia mari dia royak tu dengan bukti. Itu lain lah. Tu dia comelnya Islam ni, nak mengelak daripada suka jahat, nak mengelak daripada tuduh menuduh tanpa asas, tanpa bukti. Orang ni kata tanpa evidence. Tengok zahir je. Kalau zahir tak molek, beki zahir. Dalil selagi tak zahir kepada kita, tak nyata kepada kita, maka tak perlulah kita kita korek siapa ke dalil. Kadang-kadang dia jadi penuh oleh masyarakat pula. Timbul suka jahat. Mari tak molek dalam hati. Setakat tu dulu lah, insya-Allah kita akan sambung hari ininya berkenaan dengan rukun-rukun Islam pula. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.